Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Muka surat yang ke-12. 12. 29. Pertanyaan yang ke-12. Sambungan daripada pelajaran yang lalu. Bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri? Tawaf ini dia sebahagian daripada ibadat, sebagaimana ibadat-ibadat yang lain. Jadi bila kita nak tawaf, mesti dia ada tempat-tempat yang telah ditetapkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan oleh Nabi dan juga para sahabat, iaitu tidak lain dan tak bukan, iaitu Kaabah yang merupakan kiblat kepada seluruh umat Islam. Jadi pertanyaan di sini, bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan? Selain daripada Baitullah ada tempat lain tak? Tak ada. Berdasarkan kepada Quran dan juga hadis Nabi, tak ada tempat lain yang disyariatkan untuk orang Islam tawaf di atas tujuan dan maksud untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tujuan tawaf mendekatkan diri kepada Allah. Bila nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah sesuatu perbuatan, amalan dan tindakan itu ada sandarannya. Jadi tawaf di kubur ni ada tak sandarannya? Ada tak dalilnya? Jawapannya tidak ada. Tidak ada dalil untuk seseorang itu tawaf di atas tujuan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah. Jawaban, tidak. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Kaabah. Itu jawapannya. Tempat-tempat lain tak ada, tidak disyariatkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di keliling rumah, iaitu rumah yang tua, iaitu Baitullah. Jadi hanya disyariatkan tawaf di atas tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah di Baitullah sahaja. Tawaf ini ada tawaf yang berkaitan dengan haji, ada yang berkaitan dengan umrah, dan ada tawaf ini semata-mata ibadah tawaf. Kita pergi ke Mekah kan, habis selesai haji umrah apa, kadang-kadang selepas sembahyang, sebelum sembahyang, tawaf 7 kali. Dan selepas tawaf 7 kali, kita disunat buat apa? Sembahyang sunat tawaf di maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayat ini bersempena dengan cadangan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata alangkah baiknya bila habis selesai tawaf tu, sembahyang sunat tawaf di maqam Ibrahim. Maksud maqam di sini bukan tempat dikebumikan dia. Maqam ni biasa orang sebut di tempat kebumi kan, maknanya kubur dia. Maqam di sini maknanya tempat berpijaknya Nabi Ibrahim ketika dia meletakkan batu-batu asas bagi mendirikan Kaabah. Jadi buat Kaabah itu sendiri sebahagian daripada bentuk ibadat. Macam orang buat masjid, orang buat surau, dia adalah merupakan suatu ibadat. Sebab itu bila Nabi Ibrahim, bila dia setelah selesai dia buat Kaabah ini, dia berdoa kepada Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi bila Nabi Ibrahim selesai dia buat Kaabah ini, lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ibadah-ibadah yang kita buat ini, yang kita persembahkan kepada Allah, kita nak Allah Ta'ala terima.
selemah mana pun, sekoman mana pun ibadah kita, kita minta lah Allah Ta'ala terima. Memanglah kita ni banyak kelemahan, di sudut ibadatnya tak sempurna. Di sudut khusyuk, kalau sembahyang tak khusyuk. Buat sesuatu ibadah itu memang banyak kelemahan dan kekurangan. Pun begitu, kita hendaklah sentiasa berdoa supaya ianya diterima. Kalau tidak diterima, menjadi masalah kita di akhirat besok. Bila ibadah tak terima, macam mana nak dianggap sebagai suatu ibadah dan nak dikurniakan sebagai pahala? Allah Ta'ala tak bagi pahala kerana tidak diterima, mungkin sebab ada kelemahan-kelemahan tertentu, kecacatan-kecacatan yang tertentu. Di samping kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima ibadat kita ini, kita juga kena sentiasa memperbaiki ibadat, mencari di mana kelemahan ibadat yang kita buat. Jadi tak lain tak bukanlah, mesti kena tengok, tiru sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Doa yang selalu kita sebut kan, yang menjadi zikir Nabi selepas sembahyang, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku supaya hatiku sentiasa mengingati Engkau, bersyukur di atas nikmat Engkau, dan menjadikan ibadat aku ni ibadat yang cantik, elok. Jadi kita pun nak tiru macam tu lah. Di samping kita berdoa, kita berusaha untuk memperbaiki ibadat. Bila dah kita baiki, bersungguh-sungguh untuk memperbetulkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita minta serahlah kepada Allah sama ada nak terima ataupun tidak terima. Sebab itu dalam ibadat ni dia ada apa? Khauf, raja dan juga mahabbah. Bukan saja khauf, buat ibadat semata-mata kerana takut, yang bukan yang tu sahaja, sudah tentu kena ada perasaan takut kepada Allah. Yang keduanya, kita kena ada perasaan apa dia? Perasaan kasih kita, cinta kita kepada Allah ketika kita sedang buat ibadat. Kena rasa Allah Ta'ala ni tak perlu takut sahaja. Selain daripada takut, kita kena sayang, baru kita buat ibadat tu dengan ikhlas. Kalau takut saja macam terpaksa. Macam orang munafik sembahyang kan? Wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Bila mereka mendirikan sembahyang di dalam keadaan malas, bukan nak buat sangat. Jadi kalau semata-mata ada perasaan takut dalam buat ibadat, dia tak apa nak ikhlas. Dia kena ada rasa sayang kepada Allah, baru kita buat dengan setuluh hati. Yang ketiga, dia kena ada apa? Perasaan rajak. Rajak ni mengharap. Walaupun ibadat kita ni koman, lemah, tak serah mana ibadat kita ni. Nak banding dengan Nabi, tak boleh banding, jauh sekali. Nak banding dengan sahabat pun tak boleh. Nak banding dengan orang-orang yang soleh, kita ni curut lah. Walaupun curut, koman, last sekali, jenis kategori martabat, keelokkan ibadat itu, pun begitu kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima ibadat kita. Kalau tidak, jadi ibadat sia-sia. Sebab orang yang buat ibadat juga dia ada peluang. Orang buat ibadat, dia ada peluang, ada ruang untuk masuk neraka. Di antaranya Allah Ta'ala kata fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang sembahyang. Maknanya masih ada peluang walaupun buat ibadat. Jadi kita nak buat ibadat yang diterima, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasil daripada terima itu, dia akan kurniakan balasan pahala yang berlipat ganda. Sebab apa kita kata berlipat ganda? Sebab setiap kebaikan dibalas dengan 10. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. Kejahatan tidak dibalas melainkan dengan satu dosa. Dan Nabi SAW bersabda, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabatin. Barang siapa yang bertawaf di Baitullah Kaabah 7 kali. Sebab tu kita sebut tadi, tak semestinya berkait dengan tawaf haji ataupun tawaf umrah. Saja-saja ibadat tawaf, kita tawaf semayang, dia kata tawaf 7 kali dan solat 2 rakaat, maka disunahkan. Hukum dia sunat, dan sunat ini adalah merupakan sunnah. Sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Apa dia? Setiap kali kita semayang, setiap kali kita tawaf 7 kali mengelilingi Kaabah, diikuti dengan apa dia? Sembahyang sunat, sunat tawaf. Apa ganjaran pahalanya? Apakah hasilnya? Apakah fadilatnya? Kana qa'itqi raqabatin.
seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba. Seorang hamba. Di zaman Nabi SAW, dia ada sistem perhambaan. Kita boleh beli hamba, ataupun hamba ini boleh berlaku di dalam peperangan setelah pihak musuh kalah. Apakah tugas dan peranan hamba? Dia bekerja bagi pihak tuan dia lah. Maka kehidupan ini tidak bebas. Kehidupan hamba ni dia tertakluk dengan arahan tugas yang datang daripada pihak atasan, iaitu tuan dia. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan, menjadikan manusia ini di dalam keadaan merdeka. Sebab itu kata-kata salafus salih dulu, bahawa manusia ini dilahirkan wulidat ummuhu ahrara, waladathu ummuhu ahrara. Maknanya ibu seseorang telah melahirkannya di dalam keadaan merdeka. Dia membesar, tiba-tiba jadi hamba orang. Jadi dia tak boleh menentukan kedudukan dia sendiri. Dia bekerja apa pun, hasil masuk dapat kat tuan. Jadi tertekan. Kita tak jadi hamba pun bila kita bekerja dengan seseorang majikan, sesebuah syarikat. Bila pihak atasan tu bagi tekanan, bagi kerja yang membebankan, kita rasa tension, susah hati. Ini jadi hamba lagi, susah pergerakan. Maka terkongkong. Sebab itu, di dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi telah menerangkan suatu ganjaran yang besar dapat memerdekakan hamba ni. Para sahabat berlumba-lumba, berebut cari hamba. Ada di kalangan sahabat yang kaya-kaya kan, cari daripada kalangan orang Islam yang menjadi hamba, lalu dibeli daripada tuan dia dan dimerdekakan, dibebaskan. Bila rasa dibebaskan, tak jadi hamba, rasa lega. Di antaranya seorang sahabat yang sangat terkenal, iaitu Bilal bin Rabah. Bila dia dapat maklumat tentang kebenaran agama Islam, Nabi dakwah cerita kepada dia, ajaran yang kamu pegang yang lama-lama tu sesat, maknanya sembah berhala itu, berhala bukan Tuhan. Nabi duk sebarkan ajaran tu 13 tahun semasa berada di Mekah. Lalu bila dia dapat maklumat ajaran yang dia pegang selama ni tu tak betul, dan agama yang dipegang oleh Tuhan dia tu tak betul, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, lalu dia dibelasah, dia dipukul. Yang kita semua tahu, yang dia diikat kan, tangan dia letakkan tengah padang pasir, letak pula batu atas dada, dia tarik. Tengok hebatnya, kuatnya, dalamnya iman yang dimiliki oleh Bilal. Walaupun beberapa hari saja dia masuk Islam, tuan dia paksa dia menjadi kafir balik, semua berhala, ikut agama asal, agama lama. Dia kata apa? Dia kata Ahad Esa. Dia tak mengaji lagi berakidah dengan secara meluas. Dia tak hafal pun sifat-sifat 20 ni. Bukan kita kata sifat hafal sifat 20 ni salah, tak salah. Tetapi untuk membuktikan keimanan yang sebenarnya, betul-betul kenal Allah. Bagaimana cara kenal Allah? Melalui apa yang disebut dalam Quran. Lalu Sayyidina Abu Bakar tengok kesian, tengok dia dibelasah oleh tuan dia, oleh kaum dia. Sayyidina Abu Bakar beli dia, bagi duit kepada tuan dia, lalu dimerdekakan, dibebaskan, rasa lapang, rasa lega. Jadi oleh kerana hamba ini, bila dia jadi hamba kepada seseorang tuan, kepada mana-mana individu, dia rasa susah hati, rasa tertekan, terkongkong. Jadi ganjaran dalam agamanya adalah suatu ganjaran yang besar. Jadi seseorang yang dapat melaksanakan tawaf 7 kali diikuti dengan apa dia? Sembahyang 2 rakaat sunat tawaf, pahalanya seolah-olah dia memerdekakan seorang hamba. Pertanyaan yang ke-13. Apakah hukum mempelajari sihir? Apakah hukum mempelajari sihir? Maknanya ilmu sihir. Apa makna sihir? Sihir ini sebahagian daripada perkara yang apa dia? Khariqul lil aadah. Perkara yang mencari adat. Apa maksud mencari adat? Perkara yang luar biasa. Yang kita sebut sebagai apa? Perkara yang pelik kan? Sebab apa dia kata luar biasa? Kalau ikut kebiasaan, benda tu tak berlaku.
Kebiasaan-kebiasaan tak berlaku. Tetapi bila berlaku, benda tu luar biasa lah. Luar daripada kebiasaan. Contohnya kita minum air. Biasa-biasa kita minum air jadi apa? Muntah tak? Muntah darah ke? Boleh jadi bergelumpur ke? Pingsan ke? Tak ada apa. Biasa. Tapi sekiranya dibaca ayat-ayat sihir, lalu seseorang itu terkena sihir, maka dia akan berlaku perkara yang luar biasa. Maka sihir itu sebahagian daripada perkara yang mencari adat. Dia ada 8 kan? 4 maknanya diluluskan, dibenarkan dalam syarak, dan 4 lagi adalah merupakan satu perkara yang tidak dibenarkan, hukum dia haram. Kalau yang benarnya kita kata apa dia? Ma'unah, irhas, karamah, dan juga yang paling tinggi apa dia? Yang paling tinggi adalah mukjizat. Mukjizat ni Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Para nabi dan para rasul, untuk membuktikan bahawa mereka wakil daripada Allah Ta'ala. Sebab itu mereka ada suatu perkara yang luar biasa bagi mereka. Kadang-kadang manusia ni memang Allah Ta'ala cukup tahu perangai manusia. Kalau setakat cakap sahaja, tak ada bukti benda-benda yang pelik, dia orang tak apa nak ikut. Bagi hujah, bagi fakta, bagi dalil, tak nak ikut. Allah Ta'ala tahu perangai manusia. Jadi dibekalkan mukjizat kepada para rasul dan para nabi. Bila tengok pelik, manusia akan tertarik. Sebab apa orang sokong Firaun? Orang ikut, menjadi pengikut Firaun. Kerana Firaun ni dia ada ahli sihir. Ahli sihir dia buat benda-benda pelik. Jadi Allah Ta'ala ni dibekalkan mukjizat kepada para nabi dan juga para rasul. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Sebahagian daripada rasul-rasul yang demikian itu rasul-rasul, Allah Ta'ala kata kami lebihkan mereka, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Jadi semua rasul-rasul ni ada mukjizat. Mukjizat yang sesuai dengan suasana keadaan kaum masing-masing. Oleh kerana kalau kita tengok kaum Nabi Musa, dia berhadapan dengan Firaun yang bela ahli-ahli sihir ni, buat benda-benda pelik. Lalu Allah Ta'ala bekalkan Nabi Musa dengan tongkat dia tu. Dia pukul kepada bantu, fanfajarat min husnata asyarata aina, keluar 12 mata air. Dia pukul lautan, terbelah 2. Dicampur depan ahli sihir, jadi ular. Jadi orang tengok hebat. Bila ular daripada tongkat Nabi Musa dapat telan, makan ular-ular yang datang daripada ahli sihir Firaun. Jadi zaman sekarang ni pun sebab tu tuan-tuan, kalau mana-mana guru, mana-mana ustaz, mana-mana penceramah boleh cerita benda pelik, orang suka. Bukan kata dapat mengeluarkan, menghasilkan perkara pelik, cerita benda pelik orang suka. Memang daripada dulu lagi. Sebab tu Firaun menjadi ikutan. Banyak pengikut dia. Sebab dia ada ahli sihir yang boleh pukau orang. Jadi sekarang ni pun sama lah. Cerita pelik mesti orang suka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, orang tak pakai dah benda-benda, kurang pakai benda-benda yang luar biasa. Berhadapan dengan Arab Quraisy yang suasana pada masa itu orang suka berhujah, suka berdebat. Bagi Quran. Debat. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Rasulullah banyak berdebat, banyak berhujah untuk membuktikan kebenaran agama Islam yang dibawa. Jadi berkaitan dengan sihir ini memang sebenarnya wujud. Sebab ada dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi. Cuma kadang-kadang orang kita ni dia jadi pelik. Bila dalam Quran kata ada sihir, perkara sihir itu wujud. Sihir ni perkara yang luar biasa. Dalam hadis pun kata ada. Jadi sebahagian orang kita ni kadang-kadang berlaku sesuatu benda dia, kena sihir. Berlaku sesuatu pada dia, kena sihir. Sakit ke, demam ke, sepatutnya kita cek doktor dulu. Dia pergi tengok darah, dia ni ada kecil manis ke, darah tinggi ke, gaut ke. Dia mula dia nak tuduh orang. Tama-tama kalau orang buka kedai makan, bukan semua lah, bukan semua. Bila tengok orang tak datang, kedai sebelah tu ramai orang. Ni. Dia mula lagi jumpa Tok Umar. Tok Umar cerita, kamu ada tak jumpa sesuatu kain kuning ke, apa dia, tengkorak manusia ke, patung ke? Memanglah kena orang cari makan. Jadi tahu awal lagi rumah kawasan tu.
Dia tahu awal dia tanam awal lagi. Lepas tu nak tahu macam mana, tak apa, saya tolong cari. Dia juga yang cari, dia yang buang, dia yang pergi cari. Confirm jumpa. Dia pergi tanam benda tu, patung ke tulang ke jarum, dia pergi cari, confirm jumpa. Dia kata dia tengok jarum, patut sakit kepala. Dia menyocok. Padahal dia tu pening kepala, mungkin kurang tidur, mungkin darah tinggi. Rasa mesti ada orang buat ni. Kedai tu orang tak lari kerana masak tak sedap, tak bagi layanan yang elok. Tu orang belah pergi kedai mamak. Bila orang pergi kedai mamak, dia pergi marah. Malam ni kita nak belah kedai mana? Mamak ke Arab? Ha? Ha? Jangan buat lupa macam tu. Hujan-hujan ni perut lapar. Dah lah kami datang kot banjir tadi. Hujan lebat. Okey, itu iklan. Dia banyak menuduh orang isu sihir. Nampak tak? Kadang-kadang keluar daripada rumah orang, kedai makan muntah. Memang dia nak termuntah dah. Mungkin dia makan makanan yang beracun, contohnya di rumah dia tadi. Dia pergi makan kedai orang, muntah. Dah dia kena sihir dah. Sihir ini memang wujud. Untuk memastikan seseorang itu terkena sihir, sukar untuk dibuktikan. Jadi alangkah baiknya kita ni kena berbaik sangka dengan orang. Yang keduanya, pergi jumpa doktor. Tengok dia check, tengok X-ray tubuh badan kita, ada masalah apa penyakit. Jangan cepat kita menuduh orang buat sihir. Jadi kalau kita tengok di dalam Al-Quran, memang banyak panjang, ada ayat yang panjang Allah Ta'ala cerita tentang sihir. Sebab orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Nabi Sulaiman itu mengamalkan ilmu sihir. Kalau kita tengok dalam surah An-Namli kan, dan juga di dalam surah Sabah, Nabi Sulaiman ini Allah Ta'ala bagi suatu ilmu, suatu kekuatan kepada dia. Dia bukan sahaja memerintah rakyat jelata yang terdiri daripada kalangan manusia. Dari kalangan manusia ramailah Perdana Menteri ni, Presiden ni boleh merintah manusia. Tetapi Nabi Sulaiman ini di bawah tentera-tentera dia bukan daripada kalangan manusia sahaja, bahkan jin, daripada binatang-binatang. Dia boleh bertutur, memahami bahasa binatang dan juga bahasa semut, bahasa serangga. Macam mana dia dapat menguasai, dapat mengontrol rakyat dia bukan sahaja daripada kalangan manusia, bahkan daripada jin, syaitan, bahkan juga daripada binatang dan juga serangga. Jadi orang Yahudi kata kerana beramal dengan ilmu sihir. Dia beramal dengan ilmu sihir. Jadi benda tu, maklumat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, ayat 102. Ayat 102. Allah Ta'ala kata, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan. Syaitan baca, Yahudi ikut. Yahudi tu ambil daripada mana tu? Dia ambil daripada maknanya tukang ahli nujum. Dia ambil daripada ahli nujum. Langit ini sebelum diutuskan Nabi Muhammad, langit ini terbuka. Langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Jadi syaitan-syaitan ini, jin-jin kafir ini duk naik turun pergi dengar. Dia duduk satu tempat, dia dengar malaikat cerita apa. Isu apa yang berlaku di bumi. Sekian hari bulan orang ni sakit, sekian hari bulan orang ni meninggal. Sesuatu musibah akan berlaku sekian-sekian hari bulan. Syaitan tahu dah sebab malaikat tu kan tulis. Malaikat yang bagi tahu. Kitab di Lauh Mahfuz itu cuba dicuri maklumat oleh syaitan dan juga jin-jin kafir. Balik ni tuan-tuan baca dalam surah Jin. Bila Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikunci, dijaga oleh malaikat. Setiap pintu langit itu dijaga, dikawal oleh malaikat. Dan bila kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam peristiwa Isra' Mi'raj kan, malaikat Jibril bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pintu langit yang pertama, tak boleh masuk sebab terkunci, tutup. Malaikat Jibril kata, buka. Siapa yang datang bersama dengan kamu? Iaitu Muhammad. Hal bu'itha ilaihi. Na'am bu'itha ilaihi. Dia dibangkitkan, diutuskan oleh Allah. Malaikat buka. Dengar Nabi Muhammad ni, mereka hormat. Rasa malu, cepat-cepat buka. Tu naik ke langit yang kedua, ketiga, seterusnya.
Maknanya masa ni masa diutuskan Nabi Muhammad, dituntut pintu-pintu langit di atas tujuan dan maksud untuk menghalang syaitan dan juga jin-jin yang kafir yang ambil maklumat. Jadi hadirin sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, mereka telah mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan ala mulki Sulaiman, pada zaman Nabi Sulaiman AS, atas kerajaan Sulaiman, maknanya di zaman Nabi Sulaiman AS. Para ulama tafsir menyebut Nabi Sulaiman ini, di antara keistimewaan kelebihannya, dia tahu Asmaul A'zam, nama-nama Allah Ta'ala yang maha agung. Dalam Al-Quran, dalam juzuk yang ke-9 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala kata walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama-nama yang indah-indah. Hendaklah kamu sertakan doa, masukkan nama-nama Allah Ta'ala yang indah itu, yang cantik, yang comel itu. Sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala itu disebut sebagai Asma'ul A'zam, nama yang agung. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Azkar Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sebahagian ulama mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum birahmati astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmati astaghis. Bila kita ada satu terdesak, kita doa dengan doa tu, masukkan nama tu. Dan sebahagian ulama tafsir menyebut Bal'am Ba'ura yang dia doa Nabi Musa tu sesat kan, dia masukkan nama Asmaul Azam. Okey, ala kulli hal, sebelum Nabi Sulaiman ini meninggal dunia, dia perintahkan katib dia seorang penulis dia, buku-buku maklumat, risalah-risalah yang ada tercatat tentang ayat-ayat mentera-mentera tu, zikir-zikir itu, masuk bawah kursi dia, ditanam di bawah kursi Nabi Sulaiman AS. Setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, syaitan pergi korek, ambil mentera tu, lalu dicampur dengan jampi-jampi kalimah-kalimah kufur, lalu dibagi tahu kepada ahli nujum. Ahli nujum faham pu kanan pu kiri contohnya kan, dibacalah orang. Hai mamang laut, mamang langit, mamang bumi. Ipi Ramli dulu lagi pada kita tahu benda ni. Lalu diberitahu kepada ahli nujum, tukang tenung ni tadi, dalam terbuang beramai ayat tu, tiba-tiba tukang tenung nasib ini bagi tahu kepada orang beramai jadi. Sebab syaitan ataupun jin kafir telah dapat maklumat orang ni akan jadi apa, akan berlaku apa atas diri dia. Sebab dalam kitab tu dia dah baca, dalam kitab tercatat di Lauh Mahfuz itu dibaca apa berlaku kepada orang ni. Bila tengok nasib, kamu ni tak lama lagi meninggal dunia, setahun lagi, tahun depan ke, 2 tahun lagi ke, 10 tahun, dia buat ramalan. Ramalan itu kadang-kadang betul, maka orang percaya. Sebab tu masa zaman Nabi lagi, zaman jahiliah, orang nak pergi jumpa ahli sihir ni. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata mereka mengikut apa yang dibaca pada zaman Nabi Sulaiman. Ayat itu telah diubah suai oleh syaitan. Lalu orang Yahudi menganggap bila Nabi Sulaiman beramal dengan ilmu sihir, maka dia kafir. Sebab beramal dengan ilmu kafir, jadi kami ikut Sulaiman. Sulaiman pun kafir, kami ikut dia sebab dia pun kafir. Wa ma kafara Sulaimanu. Tapi yang sebenarnya Allah Ta'ala kata Sulaiman tidak kafir. Wa ma kafara Sulaimanu. Nabi Sulaiman tidak kafir. Walakinna syayatina kafaru. Syaitanlah yang kafir, dialah yang hajar orang ilmu sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajar akan manusia akan ilmu sihir. Dan wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan sesuatu yang turun di atas Malakai ini di negeri Babil, iaitu nama Malakai ini adalah Harut dan Marut. Sebahagian daripada tafsiran ulama kata malaikat pergi ke negeri Babil, dia ajar orang tentang ilmu sihir, lalu dia kata jangan beramal. Ilmu ni sebagai satu ujian sahaja kepada kamu, tapi kamu jangan beramal. Kalau kamu beramal dapat memudaratkan. Sebahagian ulama kata Malakai di sini bukan malaikat. Dia adalah merupakan orang yang soleh yang dianggap sebagai malaikat oleh penduduk tempat itu. Demon ni lah ajar orang ilmu sihir. Malaikat tak akan ajar orang ilmu sihir.
Malaikat tidak akan ajar orang ilmu sihir. Malakai di sini orang yang soleh dianggap seperti malaikat. Kebiasaannya orang kita pun sebut macam tu, perangai macam malaikat tu. Bagus betul dia tu. Maknanya bila baik dinisbahkan kepada malaikat. Sebab dalam Quran kata malaikat tak buat benda salah. Malaikat tak akan buat benda salah. Dia buat benda betul semua. Oh, dia ni juruhnya perangai dia ni. Macam perangai macam malaikat. Lalu dia kata kekuatan ilmu sihir yang mereka amalkan pada ketika itu, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Tidaklah mereka berdua, yakni malakai tadi Harut wa Marut, mengajar akan seseorang daripada kalangan manusia hatta yaqula, sehingga mereka berkata, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami datang ni sebagai satu ujiannya. Kamu jangan jadi kafir dengan belajar ilmu sihir ni. Fayata'allamuna minhuma. Dan ramailah orang belajar daripada Harut dan Marut ini ma yufarriquna bihi, sesuatu yang mereka dapat pisahkan, ceraikan dengan ilmu sihir itu, bainal mar'i wa zawjih, seorang suami dengan isteri dia. Kuat sampai macam tu. Mereka nak ceraikan orang beramal ilmu sihir ni, suami isteri boleh berpecah belah. Boleh bercerai. Tetapi kata Allah Ta'ala apa dia? Yang ni kita kena ingat di sudut akidah. Di sudut kepercayaan, i'tiqad kita, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak dapat memudaratkan seseorang dengan sihir melainkan dengan izin Allah. Sebab tu jangan nak takut sangat kepada orang sihir. Kena takut kepada Allah. Sebab yang mendatangkan manfaat dan mendatangkan mudarat adalah hak mutlak Allah Ta'ala. Sebab tu bila kalau orang buat sihir sekalipun, Allah Ta'ala tak izin, tak dapat, tak kena, tak akan dapat mudarat. Allah Ta'ala dah sebut. Tapi kalau kena juga, itu takdir Allah, atas izin Allah. Bukan kerana ilmu sihir itu dia ada power sangat, dia itu hebat sangat, tak. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi ya. Kadang-kadang Allah Ta'ala izin sebab apa? Ada dua bab. Sekurang-kurangnya ada dua masalah. Yang keduanya, nak orang yang beramal dengan ilmu sihir itu sebagai istidraj. Istidraj ni bagi sesuatu dalam keadaan Allah Ta'ala murka, nak bagi pertama sesat. Kamu buat beramal tak apa, jadi. Bila jadi dia rasa seronok. Buat orang santau, orang mati ke, orang menderita sengsara dengan sebab dia buat, dia rasa seronok. Akhirnya dia kufur nikmat. Dia bertambah sesat. Di akhirat besok dia terimalah padah kejahatan yang dia buat kepada orang. Adapun mangsa sihir pula, Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala nak bagi pahala, nak mengangkat darjat dia di sisi Allah. Jadi ada dua kemungkinan itu akan berlaku. Sebab tu Allah Ta'ala kata mereka tidak dapat memudaratkan dengan sihir itu daripada seseorang melainkan dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata mereka belajar sesuatu yang memudaratkan mereka dan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Cuba tengok tuan-tuan, orang yang belajar sihir ini akhirnya dia kena makan diri sendiri. Orang yang belajar santau orang, akhirnya dia kena santau. Itu memang adat berlaku macam tu. Orang dulu panggil pawang buaya, last kali dia mati kena makan dengan buaya. Pawang bomor ular, dia kena patuk dengan ular. Bomor patah, ini selalu biasa-biasa orang sebut. Kadang-kadang dia patah tangan, patah kaki, patah riak orang panggil. Kadang-kadang anak cucu dia patah sebagai satu ujian. Tapi tidaklah kita kata macam bomor patah ni, bila sebut bomor ni semua benda salah ataupun semua benda betul. Kadang-kadang orang sebut dengan istilah bomor, tetapi dipanggil perubatan. Orang yang pandai berubat dengan baca ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang dibenarkan, itu tidak salah. Cuma orang ada menyebut tentang seseorang yang mempelajari sesuatu ilmu itu, dia akan terkena dengan ilmu yang dia pelajari. Tengok Quran pun kata apa dia? Mereka tidak mempelajari sesuatu yang mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat. Walaqad alimu, sesungguhnya mereka telah mengetahui. Laman ishtarahu, barang siapa yang telah menjualnya, malahu fil akhirati min khalaq, tidak ada baginya di negeri akhirat nanti keuntungan. Belajar ilmu sihir ni tak ada untung. Dia jual maruah dia, dia jual agama dia. Dia telah merendahkan tahap dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
labi sama syarabihi anfusahum. Lalu Allah Ta'ala kata, sungguh jahat. Bi'sa ni dia lawan bagi ni'mah. Ni'mahnya sebaik-baik. Kan dalam Quran dia sebut ni'mah. Lawan ni'mah bi'sa, ni bi'sa. Seburuk-buruk apa yang mereka jual itu dengan sihir akan diri mereka sendiri. Belajar sihir ni maknanya mereka telah memudaratkan diri sendiri. Mereka juga telah meletakkan diri mereka di dalam keadaan suasana yang bahaya. Sebab apa? Kalau tak kena orang, dia akan makan diri sendiri balik. Ada juga maklumat orang kata, kalau orang belajar ilmu sihir ni, dia kena amalkan, dia kena gunakan, kena buat naya ke orang. Kalau tidak, dia makan diri sendiri. Tu dia buat tu. Dia buat sesuatu untuk mengenakan orang. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Jadi dalam kitab kita ni sebut, kata apa dia? Tentang hukum mempelajari ilmu sihir, walakinna syayatin kafaru. Sesungguhnya syaitan itu adalah kafir. Yu'allimuna an-nas as-sihra. Mereka mengajar akan manusia itu akan ilmu sihir. Dan ilmu sihir ini, si pengamalnya ataupun orang yang mempelajarinya, dia termasuk di dalam sebahagian daripada dosa-dosa yang besar. Macam kita kata apa? Dosa besar ini bunuh orang, syirik, uquq walidaini, wa tawalli yaumaz-zah. As-sihru. Dia ada ijtanibu sab'an mubiqat. Jauhilah kamu 7 perkara yang membinasakan. Yang pertamanya asyirku billah. 7 yang membinasakan, yang merupakan 7 perkara ini yang melibatkan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, dia tidak padan dengan kita melakukan sesuatu amalan, sesuatu kebajikan untuk dihapuskan dosa yang kita buat. Sebagaimana ayat yang selalu kita baca kan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu buat itu dihapuskan dengan amalan-amalan. Maknanya kejahatan-kejahatan yang kamu buat itu dihapuskan dengan amalan yang baik. Hasanat yuzhibnas sayyi'at, kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan. Kejahatan di sini adalah merupakan kejahatan yang melibatkan dosa kecil. Dosa besar sebagaimana sihir ini tidak boleh diampun oleh Allah Ta'ala dengan melakukan ibadat. Jadi lagu tu macam mana Allah Ta'ala nak ampun? Kena bertaubat. Bertaubat banyak-banyak, berhenti, menyesal, tak akan ulang balik. Yang pertama ni sebut ni asyirku billah, syirik dengan Allah Ta'ala. Hak tu memang betul lah. Jelas di dalam Al-Quran kan, Allah Ta'ala tak mengampun dosa syirik, dan Allah Ta'ala mengampun dosa selain daripada syirik. Yang keduanya as-sihru, sihir. Yang ketiganya qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq kan, bunuh orang. Bunuh orang. Yang berikutnya aklur riba, makan riba. Wa aklul malil yatim, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Itu disebut dalam Al-Quran. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Wa tawalli yaumaz zah, lari daripada medan perang. Bila kita berada di dalam medan peperangan, berhadapan dengan orang kafir, tak boleh lari. Takut macam mana pun tak boleh lari. Takut macam mana pun jangan lari, sebab berhadapan dengan kafir. Sebelum berperang, Nabi SAW bersabda, la tatamannau liqa al-adu fa idza laqitumuhum fathbutu. Jangan kamu bercita-cita ataupun berangan teringin nak jumpa musuh. Jangan berangan. Aku memang duk nak teringin nak jumpa orang kafir, nak lawan, nak belasah. Jangan cita-cita macam tu. Nabi larang. Sebab agama Islam bukan agama permusuhan, bukan agama perkelahian, bukan agama pembunuhan. Dia agama damai. Sebab tu Quran kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan bawa rahmat. Rahmat bukan peperangan, bukan pembunuhan, dikasih sayang. Jangan berperang, jangan suka cari masalah, berbalah dengan orang. Tetapi bila dah bertemu juga, kena hadap, jangan lari. Kalau dah bertemu tak boleh nak elak.
Kita hadap. Tapi nak cerita-cerita jangan. Bila dah bertemu, wa tawalli yaumazah, kalau lari hukumnya dosa besar. Kecuali lari itu yang Allah Ta'ala kata illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin. Kecuali dia lari mengundur, tu bukan lari nak belah terus. Dia mengundur untuk mengatur strategi. Tu tak apa. Dia mengundur sekejap. Kadang-kadang perang-perang ni macam orang bertumbuk lah. Kadang-kadang kita tak ada ruang, dia duduk pandai sangat, kita kena mengelak dulu, mengundur dulu setapak dua. Jangan mengundur langkah 1000. Setapak dua boleh mengundur. Maknanya kalau mengundur untuk mengatur strategi tak apa. Jadi kalau lari terus tak boleh. Yang keseterusnya, qadhful muhsanat, al-mu'minat al-ghafilat. Maknanya tuduh orang perempuan yang baik ni berzina. Itu termasuk di dalam dosa-dosa besar. Ulama bersepakat bahawa mempelajari sihir, mengajar serta mempraktikkannya adalah haram. Tak boleh. Belajar haram dah. Amal. Lepas tu dia laksanakan apa? Mesti kena belajar macam orang belajar silat kan. Dia belajar saja ke? Kadang-kadang lalu kat orang, dia nak test, nak tunggu orang tu balas balik kan. Kadang-kadang jijak lagi orang. Dia jijak lagi orang, nak tengok, nak bagi orang lawan. Dia nak hayun lah. Jadi kadang-kadang jadi macam tu orang belajar ilmu sihir. Nampak? Dia mesti dia nak buktikan, dia nak laksanakan ilmu itu berkesan ataupun tidak. Jadi ulama kata haram. Ibnu Qudamah berkata, sesungguhnya mempelajari sihir dan mengajarnya adalah haram. Tidak ada khilaf padanya dalam kalangan ahli ilmu. Ibnu Qudamah seorang ulama besar di dalam mazhab Hambali, disebut di dalam kitab Mughni jilid yang ke-8 muka surat 151. Kata haram ni, ulama sepakat kata haram ni kata. Imam Nawawi berkata, adapun mempelajari sihir dan mengajarnya maka hukumnya adalah haram. Jadi tuan-tuan boleh tengok syarah Muslim Imam Nawawi juzuk yang ke-14 muka surat 176. Jadi kalau kita tengok perbahasan huraian para ulama, belajar sihir ni haram. Belajar sahaja, bukan nak amal. Orang kata kan, nak tahu. Haram juga. Sebab belajar dia membawa kepada amalan. Mesti dia nak test macam sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang kedua, yang berikutnya, hukum pergi kepada tukang sihir. Bukan nak belajar, pergi jumpa dia. Bagi meminta mengubati. Nampak. Tadi kita belajar, kita amalkan, lalu kita praktikkan, hukumnya jelas haram. Pergi pula bertemu dengan orang yang ahli sihir untuk mengubat sihir yang kena kepada kita. Macam mana pula? Seseorang terkena sihir, dia pergi jumpa ahli sihir, sebab ahli sihir yang dapat berubat tu. Nampak? Jadi dia kata di sini, para ulama menyebut, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Wabah Az-Zuhaili, dalam fatwa-fatwa dia kata, hukum pergi kepada tukang sihir bagi memintanya mengubati sihir yang dihadapinya adalah haram. Tak boleh jumpa juga. Jadi kalau gitu macam mana tertekanlah kita. Seseorang yang kena sihir ni dia memang susah hati. Berat sihir ni, bukan macam sakit biasa. Nak hilang, nak sembuh daripada sihir tu makan masa. Kadang-kadang bukan kata berbulan, bertahun. Ada juga orang kena sihir ni bukan sahaja dia merana, menderita, sengsara, bahkan membawa kepada kematian. Jadi macam mana ulama kata haram? Sebab di zaman Rasulullah pernah kena sihir. Mereka tak jumpa ahli sihir, mereka baca ayat Quran yang menjadi amalan zikir Nabi SAW. Maksud di situ ada jalan penyelesaian tanpa perlu pergi jumpa dengan ahli sihir. Nampak? Tanpa perlu berjumpa dengan ahli sihir. Dia kata hukumnya belajarnya adalah haram. Barang siapa yang pergi kepada tukang sihir dan tidak mempercayainya, itu jadi haram. Tetapi kalau dia mempercayai pula, murtad pula. Dia pergi jumpa je, dia tak percaya pun. Dia berubat-ubat, dia tak percaya. Kalau tak percaya, kamu pergi apa? Kalau tak percaya, kamu pergi apa? Macam minta kata pokok. Bukan pokok yang bagi bekas, Allah Ta'ala. Kalau kita minta apa? Mesti ada sebab. Tak boleh. Pergi pun tak boleh. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah.
sesiapa yang mendatangi tukang ramal, maknanya tukang ramal, sihir ini, maknanya tukang ramal, dia juga ada mempelajari ilmu sihir. Mendatangkan tukang ramal dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Jadi 40 malam. Malam berserta dengan siang lah. Lama tu sembahyang tak terima tu. Menunjukkan perbuatan itu adalah merupakan sebahagian daripada dosa-dosa yang besar. Perlu difahami bahawa sihir tidak mungkin dilawan dengan sihir. Begitu juga kejahatan tidak mampu untuk membatalkan dengan kejahatan. Sihir macam mana itu nak lawan dengan sihir? Dia dah sihir. Seseorang terkena sihir, dia jumpa tok sihir, tukang sihir, mana dia nak boleh berubat dengan sihir? Dia mesti ada suatu ilmu yang lain pula, iaitu ilmu yang berdasarkan kepada ilmu syarak. Yang dipanggil apa dia? Perubatan secara Islam ini. Perubatan secara Islam. Nabi ajar doa zikir-zikir ma'sur kan? Zikir pagi apa dia, zikir petang apa dia. Dan hari itu kita dah sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Nabi suruh baca setiap pagi, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ada nak sebut yuhyi wa yumit pun boleh, tak ada yuhyi wa yumit pun boleh, 100 kali. InsyaAllah Allah Ta'ala akan lindung. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala akan lindung. Jadi tak payahlah nak jumpa Tok Bomo kan, Tok Cha kan. Kadang-kadang orang Melayu jumpa Bomo Siam boleh jumpa, Tok Sami ke, untuk berubat penyakit sihir dia. Padahal tu kafir lah, dia percaya pula. Jadi kesimpulannya ada perubatan secara Islam. Dia punya ruqyah syar'i. InsyaAllah masuk ya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada yang jawab tak boleh guna kalau berdasarkan Nabi melarang guna kalau berdasarkan kita Muslim kalau Islam baina lau tafta apa itu tak gitu. Ya. Faham soalan tu, faham. Sejawab yang kedua, tak boleh guna kalau. Kalau itu untuk menafikan takdir. Kalau hak Nabi maksud tu nak menafikan takdir. Kalau kau tak keluar rumah, tak kena accident, tak accident lah. Tak macam ni, taklah basah kuyup tadi. Kalau kita keluar rumah kerana musim hujan, kalau tu tak boleh kita membangkang takdir. Kita tak redha dengan ketentuan Allah. Lepas tu baru saya jawab hak pertama tadi. Kalau tak boleh, kenapa ada dalam Ibnu Katsir? Ibnu Katsir tak kerti hadis ni lah. Dan Ibnu Katsir hanya memetik perkataan Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i daripada ayat tu kan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a tu. Tidaklah seseorang itu melainkan apa yang dia buat. Maknanya kalau dia tak buat, tak dapat kerja malas, tapi tiba-tiba tiap bulan nak minta gaji. Jadi orang yang tak buat, dia tak dapat lah. Jadi pendapat sebahagian daripada ulama. Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, dia menakalkan pendapat Imam Syafi'i, kata-kata Imam Syafi'i. Wa min hadhil ayatil karimati istanbata Syafi'i wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laisa min amalihim wala min kasbihim. Dia cerita panjang. Sesungguhnya bacaan Quran dan sedekahkan baca Quran dan zikir sedekahkan kepada si mati tak sampai. Saya sebut banyak kali, benda ni masalah ni khilaf. Sebahagian daripada pendapat ulama, Imam Nawawi kata sampai, ulama-ulama Hambali kata sampai. Cuma kita nak cerita perkataan kata tak boleh sebut kalau tu tak betul. Sebab di hujung nakalan daripada Ibnu Katsir itu terhadap kata-kata Imam Syafi'i, dia sebut walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau benda ni benda comel, maknanya sedekah pahala pada orang mati, betul benda baik. Golongan salaf seperti para sahabat dan tabi'in dulu daripada kita, demo lebih laju. Tak ada yang kat kita. Benda baik ni tak usahlah kita berasa kita dulu. Benda baik ni demo dulu, berlumba-lumba. Sebab Quran pun sebut wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah Taala suruh bersegera, pulun, lawan. Demo dulu. Kalau benda baik ni mesti demo dulu buat. Jadi digunakan perkataan lau.
Kalau tak betul, Ibnu Katsir menakalkan pendapat Imam Syafi'i. Ibnu Katsir pun tak reti bahasa Arab, Imam Syafi'i pun tak reti. Imam Syafi'i pun tak faham tentang hadis law tu tadi. Jawapan tu memang tak payah orang alim nak jawab, orang awam pun tahu. Takkan ulama besar menggunakan perkataan itu salah. Jadi cuma mereka gunakan kata salah tu dia kias, itu kias fasik kalau dalam usul fiqh. Kias yang tak betul. Ini masalah takdir, apa kaitan? Membangkang takdir. Membangkang takdir. Yang ni sebut bukan membangkang takdir. Itu nak tunjukkan kalau andaiannya benda ni benda baik, orang dulu buat dulu. Sebab itu pepatah Melayu ada sebutlah, pokok kalau tidak pernah berbuah. Kalau yang macam tu. Pokok kalau dia tak pernah berbuah. Kalau begini, kalau begini, kalau begini. Kalau saya menang, tidak ada buah. Kalau saya menang, hari ni saya menang, besok saya akan turun harga minyak. Sekarang ni ditambun pula. Kalau saya menang, gaji saya potong, tuan-tuan. Jadi itu orang politik, tuan-tuan. Dia sebut kalau selalu kan. Orang Kelantan pun pula kena kencing. Habis kuyuk basah. Kalau dia mari dia berentam kena kencing. Jadi kita ni mengaji dah, tuan-tuan. Biarlah dia mau nak kalut apa-apa kan. Jadi Quran dan hadis ini, isu-isu yang dalam Quran dan hadis ini sentiasa mekar, sentiasa segar. Kalau politik dia 5 tahun sekali, lepas tu sejuk balik. Sekarang ni musim orang politik, calon-calon randuk air. Mari calon tu randuk air, tangkap kamu, basah kuyuk. Padahal tak pernah randuk air tu. Tak pernah randuk air selama ni. Yang randuk air ni saya duk menjala ikan, bukan, memang saya randuk air. Air dalam-dalam saya randuk. Walaupun saya bukan YB, bukan calon mana-mana parti. Saya betul randuk air. Kalau tuan-tuan tengok tak pedik, tak payah ambil gambar. Tak payah ambil gambar, memang selalu kita randuk air. Kalau ahli politik menipu. Mari calon ni bawa beras dalam randuk air tu. Mari ahli politik pula bawa beras, bawa gula kopi, randuk air. Padahal jalan lain elok ya. Boleh lalu, kenapa lalu kat air? Nak ceritanya prihatin kepada rakyat. 5 tahun sekali baru muncul tak sahau. Rakyat sekarang ni dah cerdik. Bukan hak 50 tahun dulu. Orang tak ada maklumat. Tak usah kencing lah. Itu yang kadang-kadang kita gerang oleh politik ni. Jadi kembali kepada soalan tadi. Masalah kalau tu tadi. Kalau saya menang. Kalau saya menang. Bila dah menang, sebab apa tak buat? Kerana saya tidak dilantik menjadi Perdana Menteri. Allah kata kalau juga. Kalau hak macam ni boleh salah. Kalau macam ni kita kata salah. Wallahu a'lam.